Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang menonton? Okey, hari ini Ustazah Alia akan mengajarkan subjek ibadah dalam topik solat fardu. Okey, sebenarnya hari ini adalah sambungan bagi topik ini. Minggu lepas Ustazah dah buat penerangan bagi definisi solat, hukum solat fardu dan juga syarat sah dan juga syarat wajib solat. Okey, jadi hari ini Ustazah akan teruskan lagi dengan subtopik iaitu rukun solat. Rukun solat. Dan minggu lepas siapa yang tak pernah tengok lagi video ataupun live yang minggu lepas punya, awak semua boleh tonton dulu video tersebut dan boleh tengok seterusnya, boleh tengok video ini. Okey, kerana dalam video tu dia dah menjelaskan tentang apa itu solat fardu. Okey, jadi hari ini Ustazah akan sambung, iaitu sambung dengan bahagian rukun solat. Okey, jadi tajuk hari ini ialah solat fardu. Okey, solat fardu. Jadi kita pergi kepada bahagian rukun solat. Okey, bila cakap pasal rukun solat ini ia adalah perkara wajib, iaitu perkara rukun. Jika kita tertinggal salah satu rukun, ia dikira tidak sah kita punya ibadah. Tak kisahlah rukun solat ke, rukun puasa ke, rukun zakat ke. Kalau kita tertinggal atau tak buat, jadi ia jadi tidak sah ataupun batal lah. Termasuk juga dengan rukun solat ini. Okey, jadi rukun solat terbahagi kepada tiga. Okey, rukun solat. Muat tak? Okey. Okey, rukun solat. Ini dikira bahagian rukun solat lah. Okey, rukun solat ada tiga, iaitu rukun qalbi, rukun fi'li dan juga rukun qauli. Okey, yang pertama qalbi. Okey, yang kedua fi'li. Yang ketiga qauli. Okey, ada tiga rukun dekat sini. Okey. Jadinya tak cantik kalau saya ingat ni. Jadi selalu kita dengar, okey, rukun solat ada berapa perkara? 13. Semua orang sebut 13. Sebenarnya 13 itu dah dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, jadi ketiga-tiga bahagian ni dikira-kira dia ada 13 rukun. Okey, iaitu dibahagikan kepada rukun qalbi, rukun fi'li dan juga rukun qauli. Okey, apakah maksud qalbi? Okey, rukun qalbi ini adalah di mana ia datangnya dari hati. Rukun yang kita buat melalui hati. Okey, itu untuk qalbi. Kalau fi'li daripada segi perbuatan, pergerakan ataupun perbuatan kita dalam solat. Qauli pula dari segi perkataan ataupun percakapan kita di dalam solat. Jadi yang ni dalam hati, seperti apa dia? Perbuatan yang melalui hati ketika kita melakukan atau menunaikan solat. Iaitu apa? Antaranya ialah, okey, ada dua. Dekat hukum qalbi ada dua. Okey, yang pertama ialah niat. Okey, yang pertama ialah niat. Rukun qalbi, niat. Kenapa niat? Okey, niat ini kita perlu niatnya daripada hati. Okey, niat solat kita kena melalui hati. Okey, itu dinamakan qalbi. Tadi maksud qalbi hati. Okey, iaitu niat. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ialah
tertib. Okey, tertib iaitu mengikut urutan, di mana kita kena ikut urutan lah. Ada 4 rakaat, contoh solat Zuhur 4 rakaat, kita buat 4 rakaat dan ikut urutan, iaitu daripada takbiratul ihram, seperti definisi pengertian yang kita belajar minggu lepas, iaitu solat ini yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksudkan dengan tertib. Kita mula dari takbiratul ihram, selepas itu baca apa, buat apa, pergerakan kita macam mana, rukun qauli kita macam mana, lepas tu last sekali bagi salam. Itu dinamakan tertib, iaitu mengikut urutan. Jadi daripada qalbi ini kita menggunakan niat dalam hati, dan seterusnya tertib. Kita kena buat semuanya ikut tertib, iaitu kita perhatikanlah, kita sedar. Kita sedar yang apa yang kita buat dalam solat tu ikut urutan atau tidak. Pastikan ia ikut urutan, mengikut syarak lah. Syarak dah tentukan macam mana, iaitu dengan cara rukun solat ni. Jadi kita dah tahu rukun solat, kita mesti boleh solat dengan betul. Kalau tak tahu rukun solat, belum tentu kita punya solat tu sah. Okey, jadi ini sangat penting. Okey, itu untuk qalbi lah. Okey, yang kedua kita tengok fi'li. Okey, rukun fi'li ialah apa dia? Fi'li tadi Ustazah kata perbuatan ataupun pergerakan kita dalam solat. Antaranya ialah, okey, kalau niat tadi ada 2 perkara. Okey, kalau untuk fi'li ada 6 perkara. Okey, yang pertama mestilah berdiri tegak. Okey, berdiri tegak. Yang first kali pergerakan kita, yang first kali kita kena berdiri tegak, dalam keadaan berdiri. Okey, yang kedua rukuk serta tamakninah. Okey, rukuk serta tamakninah. Okey. Yang kedua kita kena buat pergerakan rukuk. Bila kita rukuk, Allahu Akbar, dah habis baca, lepas berdiri kita dah baca Al-Fatihah dan baca sebagainya. Lepas tu kita kena rukuk. Bila kita rukuk itu adalah pergerakan kita. Yang kedua lah. Maksudnya kita rukuk beserta tamakninah. Apakah yang dimaksudkan dengan tamakninah? Tamakninah ini adalah berhenti seketika, berhenti sekejap. Maksudnya Allahu Akbar, bila kita dah rukuk tu bukan terus bangun. Kita kena take time dulu, kita kena berhenti sekejap, baca-baca, lepas tu kita berhenti sekejap, baru kita bangun. Itu dimaksudkan dengan tamakninah. Dalam solat kena ada tamakninah ni. Kalau tak ada, maknanya kita dah melanggar rukun solat. Kita kena adalah tamakninah. Okey. Yang ketiga ialah i'tidal dan serta tamakninah. Sama juga, kena i'tidal. Okey, i'tidal serta tamakninah. Okey, yang ketiga sama juga, i'tidal, kena i'tidal dan juga tamakninah. Lepas rukuk kita kena sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Okey, itu juga pergerakan yang ketiga. Yang keempat, sujud serta tamakninah. Sama je, sujud juga. Okey, sujud serta tamakninah. Okey, saya tak tulis sebab takut tak muat ni. Okey, sujud serta tamakninah. Bila kita dah sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, lepas tu kita terus rukuk, rukuk pula, sujud. Sujud tu kita kena serta dengan tamakninah juga. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ni adalah juga pergerakan kita dalam solat, di mana ia adalah rukun fi'li.
Dah lepas kita dah sujud, kita bangun, kita kena duduk antara dua sujud untuk kita baca apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ni. Okey, yang tu juga pergerakan yang kelima. Okey, pergerakan yang kelima. Okey, pergerakan yang keenam. Ustazah nak tulis kat mana? Okey, kat sinilah. Okey, yang keenam ialah okey, yang keenam ialah duduk tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat akhir di mana kita perlu duduk tahiyat akhir. Pergerakan yang terakhir sekali kita duduk tahiyat akhir sebelum kita bagi salam, kita baca tahiyat akhir, betul? Okey, itu juga pergerakan yang terakhir, iaitu pergerakan ketika kita duduk tahiyat akhir. Okey, jadi boleh faham untuk pergerakan ataupun perbuatan kita dalam solat, pergerakan kita dalam solat, iaitu kita mesti berdiri tegak. First kali pergerakan kita berdiri tegak. Yang kedua rukuk serta tumakninah. Kita rukuk serta tumakninah, iaitu berhenti sekejap. Okey, yang ketiga ialah i'tidal serta tumakninah juga. Okey, i'tidal serta tumakninah juga, iaitu sami Allahu liman hamidah, lepas tu kita berhenti sekejap, iaitu tumakninah. Allah, baru Allahu akbar, iaitu sujud. Kita pergi kepada sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu kita tumakninah sekali. Okey, selepas itu kita bangun duduk antara dua sujud, kita baca dan kita tumakninah sekejap. Lepas tu kita pun sujud semula. Okey, dah sujud semula, last sekali kita buat pergerakan ataupun pergerakan tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Okey, itu adalah fi'li, perbuatan. Okey, boleh faham Okey, qalbi ada dua saja, fi'li ada 6. Okey, jadi fi'li ini perbuatan, pergerakan. Okey, kita pergi kepada qauli. Okey, apa itu qauli? Okey. Qauli pula ialah perkataan ataupun percakapan kita, perkataan kita, bacaan kita dalam solat. Bacaan kita dalam solat. Okey, antaranya ialah jadi ini juga penting. Ini adalah percakapan apa tu? Bacaan kita dalam solat. Okey, yang pertama takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Okey, nampak takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram di mana ini juga wajib, ia adalah rukun. Allahu akbar, mula-mula kita solat, berdiri, lepas tu kita kena niat, lepas tu baca takbiratul ihram tu. Itu adalah wajib, itu adalah rukun, di mana kalau kita tersalah sebut, Ustazah kata ini adalah bacaan ataupun sebutan kita dalam solat. Jika kita tersalah sebut, kita maknanya solat kita tak sah. Sebab ia adalah rukun dan juga wajib dalam solat kita. Okey, contoh juga perkara ataupun rukun qauli ini adalah kita wajib sebut sehingga kita dengar dengan telinga kita. Kita boleh dengar dengan telinga kita apa yang kita sebut. Sebab kita tak boleh, rukun qauli ini kita tak boleh baca perlahan dalam solat. Contoh kita baca Allahu akbar, macam suara angin. Kita tak boleh baca suara angin. Kita kena sebut. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar suara kita. Perkataan tu sebiji-sebiji kita boleh dengar. Sekurang-kurangnya. Tapi tidaklah sampai orang lain yang jauh boleh dengar. Sekurang-kurangnya orang sebelah saja yang boleh dengar, ataupun kita sendiri yang boleh dengar. Okey, itu yang dimaksudkan dengan rukun qauli. Dia kata rukun qauli ni kita tak boleh baca perlahan ataupun berbisik. Kita kena sebut dengan secara perlahan. Sebut tu maksud kita dengar sebiji perkataan yang kita sebut tu. Termasuk dengan Allahu akbar tu kan. Contoh kita cakap Allahu akbar, kita kena dengar yang kita sebut. Jangan sampai kita sebut Allah,
Akbar tu tak bunyi dalam hati. Allah tu kita dengar, tapi akbar tu kita dalam hati ataupun kita guna suara angin. Okey, jadi tidak sah. Itu yang bahaya, kita kena tahu. Kita kena tahu perkara ini. Sebab ia adalah rukun, di mana Ustazah kata rukun ia adalah perkara penting wajib. Dan di mana mazhab-mazhab mengatakan bahawa bila semua tolak, semua kata tak sah. Semua kata tak sah bila kita baca secara berbisik ataupun baca secara tak dengar. Kita tak dengar, kita sendiri tak dengar. Okey, jadi haruslah kita baca, sampaikan kita dengar, supaya solat kita tu sah. Okey, dia bukan sahaja takbiratul ihram, dia semua rukun qauli, iaitu seperti membaca al-Fatihah. Okey, jadi membaca al-Fatihah juga wajib dalam solat, iaitu dia termasuk dalam rukun qauli. Membaca al-Fatihah. Okey, membaca al-Fatihah. Baca al-Fatihah juga perkara yang wajib dalam solat. Kalau kita tinggal al-Fatihah ni, maka solat kita tidak sah. Okey, dan juga di mana bacaan al-Fatihah ini kita perlu sebut secara jelas. Kita tak boleh baca dalam hati. Sama juga macam Ustaz cakap tadi, takbiratul ihram kita tak boleh baca dalam hati, kita tak boleh baca secara perlahan. Sekurang-kurangnya telinga kita ni boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Janganlah kuat. Janganlah alhamdulillah macam nak solat jadi imam tu kan. Jangan. Kita kena baca sekurang-kurangnya kita dengar apa yang kita sebut. Jangan sampai campur. Kalau kita suara berbisik, alhamdulillah, yang tu tak boleh. Kita tak boleh suara berbisik yang kita tak dengar, ataupun bunyi suara pss, 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 pss. Macam tu kan. Biasa kalau kita dengar dekat masjid tu ada yang solat bunyi pss, pss, pss. Macam tu je. Tak sah solat tu. Okey. Yang ketiga, jadi kena hati-hati dan kena tahu. Okey, membaca tahiyat akhir pun sama. Membaca tahiyat akhir juga adalah rukun qauli, di mana ia wajib dalam solat kita lah. Okey, di mana kita kena baca tahiyat akhir di hujung sekali. Tahiyat awal tidak. Tahiyat awal termasuk dalam sunat abad, di mana kalau kita tertinggal, kita kena ataupun kita disunatkan untuk solat, untuk sujud sahwi lah. Okey. Jadi baca tahiyat akhir juga kita kena baca secara jelas. Kita boleh dengar. Maksudnya kita tak boleh baca dalam hati kerana ia adalah rukun qauli. Kita perlu dengar apa yang kita sebutkan dalam tahiyat akhir, dalam baca al-Fatihah dan juga takbiratul ihram tadi. Okey, ada lagi yang keempat. Yang keempat ialah membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Okey, baca selawat pada tahiyat akhir, di mana maknanya kita wajib baca, habiskan bacaan tahiyat akhir. Di mana kalau kita baca tak habis, kita baca macam tahiyat awal, maka tidak sah lah. Tahiyat akhir kita kena baca sampai habis tahiyat akhir tersebut, kerana dalam tu termasuk dalam ada bacaan selawat ke atas Nabi. Jadi ia adalah rukun, iaitu rukun qauli. Okey, yang kelima. Okey, mengucap salam. Yang pertama, mengucap salam lah. Okey, mengucap salam. Okey, ini juga adalah rukun qauli, di mana kita kena mengucapkan salam, iaitu dah habis kita baca tahiyat akhir, kita kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah wajib juga. Ia adalah rukun. Di mana kalau kita tak buat pun, dia termasuklah, dia maknanya dia tidak sah solat dia. Okey, jadi
ada 5 rukun kauli. Okey, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu yang dikatakan rukun solat ada 13. 13 rukun solat. Dan dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun qalbi, fa'li dan juga kauli. Okey, Ustazah harap semua faham. Jika disoal dalam soalan UPKK, dan juga ia juga penting untuk kita punya praktik dalam solat kita. Ini adalah bukan perkara main-main, ia adalah penting, ia adalah wajib. Di mana kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Kita tidak boleh buat sesuka hati kita. Kita buat suka hati tanpa tahu rukun solat. Jadi perkara yang penting kita kena tahu rukun solat. Kita kena periksa balik solat kita sama ada betul atau tidak, sama ada ikut rukun atau tidak, sama ada bacaan kita jelas atau tidak, ataupun kita selama ni baca dalam hati, ataupun selama ini kita baca secara perlahan, berbisik-bisik. Okey, jadi secara yang betulnya kita kena sebut secara jelas hingga kita boleh dengar. Okey, jadi jika ada yang masih buat perkara yang Ustaz sebutkan tadi, boleh ubah dah cara solat masing-masing, kerana kalau kita buat 10 tahun pun solat kita tak sah. Okey, di samping kita belajar untuk periksa, kita juga boleh top up ilmu kita dalam kehidupan seharian kita, untuk kita menuju ke arah yang lebih baik, arah syurga Firdaus. Okey, belum habis lagi, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Pergi kepada seterusnya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dah faham dah tadi rukun solat ada 13 perkara. Itu terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, untuk pengertian syarat sah solat yang sebelum-sebelum ni, anda semua boleh buka balik rakaman live Ustazah Adia yang minggu lepas punya dalam page Hati Murni jugalah. Okey. Okey, baiklah, seterusnya kita nak tahu juga perkara yang boleh membatalkan solat. Okey, perkara yang boleh membatalkan solat. Membatalkan solat. Okey, perkara yang membatalkan solat. Okey, yang pertama ialah berubah niat. Okey, jadi yang pertama kita kena tahu apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita. Kita perlu tahu supaya kita boleh berhati-hatilah. Jangan terbuat perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita lah. Okey, yang pertama ialah berubah niat. Okey, di mana kita punya niat kalau berubah. Contohnya kita nak solat Zuhur, tapi niat kita tu dah berubah. Kita tersilap. Tersilap ataupun kita dah terniat dalam hati untuk solat waktu lain. Itu yang dimaksudkan dengan berubah niat. Secara automatik solat kita tu terbatal. Kenapa? Kerana niat ini adalah rukun solat. Di mana kita kena niat solat tersebut. Kita tak boleh
tak boleh tersalah niat lah. Senang cerita, tak boleh tersalah niat. Kena niat yang betul, kena bacaan yang betul, kena lafaz yang betul lah. Okey. Yang kedua, terbuka aurat. Okey, yang ni kalau dapat soalan macam ni bolehlah jadi jawapan yang Ustazah bagi. Terbuka aurat, di mana perkara yang boleh membatalkan solat bila kita tidak tutup aurat ataupun aurat kita terbuka secara tidak sengaja sekalipun. Bila aurat kita dah terbuka maka batal. Tak kisahlah tak sengaja, kita tak perasan. Contohnya kita punya rambut terkeluar. Rambut kita terkeluar daripada tudung kita, daripada tekung, tapi kita tak perasan. Jadi secara automatik dan memang takkan sah solat kita, memang akan batal solat kita. Okey, seterusnya berhadas. Okey, berhadas kecil atau besar, iaitu bila seseorang itu dalam berhadas kecil ataupun besar. Kecil contohnya dia baru lepas buang air kecil atau besar, dia tak ambil wuduk lagi, dia berhadas kecil lah, sehinggalah dia mengangkat hadas kecil iaitu mengambil wuduk, ataupun hadas besar iaitu haid dan nifas lah, ataupun terkeluar air mani, ataupun orang yang belum bersuci lagi, belum mandi wajib, jadi batal. Ataupun dalam solat tiba-tiba dia datang haid, terkeluar air mani contoh, jadi batal solat tersebut, tak sah. Okey, seterusnya. Okey, berpaling dari arah kiblat. Okey, berpaling dada daripada arah kiblat, iaitu bila kita menghadap solat itu bukan menghadap kiblat, maka batallah solat kita, kerana kita dalam solat wajib kena menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, batal dan tak sahlah solat kita. Okey, jadi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Okey, yang terakhir. Okey, bercakap dengan sengaja. Okey, bercakap dengan sengaja. Okey, di mana bila kita bercakap dalam solat kita dengan sengaja, tiba-tiba dia bermain, dia niatnya nak solat, tapi dia cuit kawan dia, dia kata salah lah, baca lain lah. Contoh, dia bercakap dengan sengaja dalam solat, jadi boleh batal juga solat. Kerana dalam solat kita tidak boleh bercakap. Okey, bercakap dengan sengaja. Okey, jadi inilah antara, sebenarnya bukan ini saja, sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh batalkan solat kita. Okey, jadi yang Ustaz sebutkan adalah 5 antaranya. Berubah niat, terbuka aurat, berhadas kecil atau besar, berpaling dada dari arah kiblat, bercakap dengan sengaja. Ini adalah perkara-perkara yang orang kata biasa, yang kita memang takkan buat lah dalam solat. Kita tahu perkara-perkara ini adalah salah. Okey, jadi perkara-perkara ini juga tak boleh, sehingga ia boleh menyebabkan solat kita tidak sah. Okey, jadi kita boleh elakkan daripada melakukan perkara ini. Jadi itu sahaja. Sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh batalkan solat. Antaranya banyak lagi, macam kita tersalah rukun fi'li ke, tersalah rukun qalbi ke, tersalah rukun kauli ke, itu juga boleh menyebabkan batal solat kita. Maksudnya kita tak ikut rukun yang betul. Okey, jadi hari ini itu sahaja daripada Ustazah Alia. Jadi mudah-mudahan semua dapat
fahami apa yang ustazah sampaikan. Jika ada yang nak tahu pengertian dan sebagainya yang tak dijelaskan dalam video ini, ustazah ada video itu di minggu lepas dalam page ini juga. Jadi anda semua boleh tengok balik video tu untuk pengertian solat, syarat sah solat, syarat wajib solat. Kerana itu semua juga soalan yang biasa keluar dalam soalan UPKK lah. Okey, jadi itu saja daripada Ustazah Alia. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.